Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid tahun 4. Hari ini kita akan belajar sains bersama-sama dengan teacher. Sebelum kita memulakan kelas kita, pastikan anak-anak sudah bersedia dengan satu, buku teks sains tahun 4, kedua, buku nota sains dan sudah semestinya lah alat tulis. Jangan lupa baca doa belajar supaya majlis ilmu kita lebih diberkati. Alright, sebelum teacher memulakan pembelajaran hari ini, suka untuk teacher berkongsi tentang nota sains. Ada di kalangan kamu yang keliru dan sama dengan buku penulisan bahasa Melayu. Buku nota sains dengan buku nota, bukan buku nota, buku penulisan bahasa Melayu pun ada panjang macam ni. Ada yang tulis nota sains dekat buku penulisan. Beza ya buku penulisan dengan nota sains. Kalau nota sains, cuba kamu buka buku. Di sebelah kiri kamu terdiri daripada muka surat kosong. Sebab di sini kamu akan melukis gambar raja, peta IT. Kita nak tampal, kadang-kadang kita nak tampal spesimen seperti daun. Dan di sebelah kanan kamu ni macam biasalah muka surat bergaris untuk kita buat catatan nota sains. Manakala buku penulisan bahasa Melayu kedua-dua belah kiri dan kanan adalah muka surat bergaris. Diharapkan tiada lagi yang keliru ya. Yang mana nota sains, yang mana buku penulisan bahasa Melayu. Alright. Dah bersedia? Okey. Kita akan belajar tentang proses pernafasan juga. Tapi ada subtopik dia sekejap ya. Sekejap. Alright. Subtopik dia hari ini ada berkaitan dengan objektif. Diharapkan di akhir pembelajaran ni kamu murid boleh memeliharkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan aktiviti. Ini aktiviti kamu boleh buat sendiri di rumah. Dan mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Okey, murid-murid. Okey, ini topik hari ini. Pertama, kita akan belajar tentang pergerakan dada semasa proses pernafasan, dan kedua, kadar pernafasan. Suka teacher mengingatkan anak-anak ni, buku teks kita letak di depan supaya kamu boleh bersama-sama dengan teacher. Sepanjang pembelajaran ni kamu rujuk buku teks. Teacher baca slide, teacher pun sebenarnya rujuk buku teks juga. Buku teks ni ibarat kitab kita lah. Kalau dalam mata pelajaran sains ni, apa-apa kita rujuk buku teks. Okey, tengok kita rujuk muka surat 29, 31 hari ini untuk tajuk pertamalah pergerakan dada semasa pernafasan. Okey. Cuba murid-murid meletakkan tangan di atas dada kamu. Letak tangan di atas dada kamu. Okey? Semua. Kemudian tarik nafas. Apa jadi? Dada kamu naik kan? Betul tak? Bila kita menarik nafas, udara tersedut ke dalam badan kita dan automatik dada kita naik dan mengembang. Udara yang kita sedut masuk ni mengandungi lebih oksigen berbanding udara yang dihembus keluar. Kenapa lebih oksigen? Sebab dalam udara bukan ada gas oksigen saja. Dia juga mengandungi ada karbon dioksida di dalam udara tu. Gas nitrogen, ada gas lain dan juga wap air. Tapi kita tarik ni mengandungi lebih oksigen. Kemudian cuba tengok bila kita hembus nafas pula. Cuba buat tengok rasa dada awak tu macam mana. Betul tak dada awak turun kita naik? Hembus. Tarik, hembus. Bila kita tarik tadi, dada naik kan? Bila kita hembus, dada turun. Udara pun keluar.
Udara yang kita hembus ni pula mengandungi lebih lebih karbon dioksida berbanding udara yang kita sedut tadi. Mungkin masa kita sedut tadi ada sedikit karbon dioksida, tapi bila kita hembus lebih banyak karbon dioksida yang dihembus keluar daripada badan kamu. Okey? Boleh? Okey. Kita ulang balik apa yang kita belajar tadi. Cuba murid-murid, kamulah menyatakan keadaan dada kamu semasa menarik nafas. Apa jadi pada dada kamu? Bagaimanakah keadaan dada kamu semasa kamu menarik nafas? Ya, dada kita menaik. Ketika menghembus nafas pula, bagaimana? Dada kita menurun. Okey. Dah habis tajuk pergerakan dada semasa pernafasan. Tajuk ni kecil saja, jadi teacher harapkan semua murid-murid faham. Kita nak cerita pasal dada kita je, keadaan dada kita. Bila kita tarik nafas, dada kita menaik dan mengembang, sedikit mengembang. Bila kita menghembus, dia turun. Okey, faham? Boleh kita bergerak ke topik kedua? Boleh ya? Okey. Topik kedua kita, kadar pernafasan. Kadar pernafasan dengan proses pernafasan berbeza ya. Ni kadar pernafasan. Apa itu kadar pernafasan? Okey, kamu boleh rujuk ya di muka surat 33. Okey. Dia kata, apa maksud dia? Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Tadi kita tengok dada kita kan, bila kita tarik nafas dia naik, bila kita hembus dia turun. Jadi kita kena kira bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Itu maksudnya kadar pernafasan. Maksudnya 1, 2. Kita kiralah dalam 1 minit. Itu maksud kadar pernafasan. Again, sebut sama-sama teacher. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Boleh? Cuba ulang lagi. Okey. Kita tengok dalam buku awak ni, boleh rujuk kat sini juga, boleh tengok juga slide teacher. Kadar pernafasan ni kita boleh kategorikan sebagai sama ada kadar dia tinggi, sederhana, rendah, bergantung kepada jenis aktiviti yang kita jalankan. Ada kadar pernafasan dia tinggi, maksudnya bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit tu tinggilah. Naik, turun. Sederhana, biasa. Rendah. Bila teacher cakap macam tu, kamu boleh bayangkan tak aktiviti apakah kadar pernafasan melibatkan kadar pernafasan tinggi, sederhana dan rendah. Boleh bayangkan? Boleh namakan tak? Tengok buku kamu ya. Tengok ada pakcik ni duduk muka surat 33. Dia duduk di bangku. Berehat. Dia berehatlah ya. Dia tulis kadar pernafasannya rendah. Kalau kita berehat pun, pernafasan kita pun memang rendah. Tak adalah laju kan. Okey. Kemudian tengok yang berjalan tu. Abang yang baju merah tu berjalan. Dengan kakak 2 orang tu buat apa? Tai chi. Kadar pernafasannya sederhana. Manakala kakak yang baju kuning berlari, kadar pernafasannya tinggi. Dan kawan kamu ni, yang baju pink ni, kadar pernafasannya tinggi sebab dia skipping. Okey. Boleh kamu nyatakan kadar pernafasan ni? Kejap ya. Allahu Akbar. Sorry. Nanti cepat nak ni.
Allah. Okey, tak apalah. Teacher sebenarnya nak ni Allah. Jadi. Okey, tak apalah. It's okay. Tengok kadar pernafasan ketika kita membaca buku. Adakah rendah, sederhana atau tinggi? Ya, rendah. Kadar pernafasan ketika kita membaca buku rendah. Okey, tengok lagi contoh kedua. Berlari. Apa kadar pernafasannya? Rendah, sederhana atau tinggi? Ya, betul. Tinggi. Kemudian menunggang basikal. Ini menunggang basikal ni ya, bukannya berlumba basikal. Lain ya, kadar berlumba basikal dengan menunggang basikal ni. Menunggang ni maksudnya teacher cakap dia ni santai-santai lah. Tengok siap senyum lagi. Rendah ke, sederhana atau tinggi? Sederhana. Okey. Okey. Alamak, terlaju pula. Sorry ya. Dapat ya? Teacher nak kamu fikirkan, apakah aktiviti selain yang teacher tunjuk ni yang mempunyai kadar pernafasan rendah, sederhana mahupun tinggi? Cuba fikir aktiviti seharian kamu. Alright. Dalam proses pernafasan kita ni, kita memerlukan udara yang bersih. Barulah kita boleh bernafas dengan orang cakap nyaman saja. Udara yang bersih dapat memastikan kita manusia bernafas dengan baik. Namun begitu, terdapat situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan kita. Pertamanya, tengoklah gambar pertama tu, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni menyebabkan jerebu. Apa tu jerebu? Jerebu ni ialah udara kering yang mengandungi gas-gas, habuk dan debu yang terapung di atmosfera yang menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabur dan tidak baik untuk kesihatan manusia. Kita biasa kan menghadapi jerebu. Kita pernah juga tahun teacher tak silap 2000, tak ingatlah 2017 ke bila kita pernah cuti sekolah sebab jerebu yang teruk sangat. Okey. Ini tidak baguslah. Selain pada jerebu ni, pembakaran terbuka juga kita boleh cakap kalau kita bakar sampah yang banyak di tempat yang banyaklah tempat yang lapang lah. Biasanya orang bakar sampah yang banyak tu, mengeluarkan asap yang banyak, itu kira pembakaran terbuka jugalah. Dan kedua, ni gambar apa ni? Merokok. Kita rasa sesak nafas kan bila duduk di hadapan ataupun ada orang sebelah-sebelah kita yang isap rokok, kita rasa sesak nafas kan? Itu mengganggu pernafasan kita lah. Dan yang ketiga adalah crowded area. Kamu biasa dengar ini kan? Crowded area. Kawasan yang sesak. Sangat tidak bagus. Sekarang ni lagilah kita dalam pandemik ni, kita elakkan kawasan yang sesak. Okey. Kemudian, dah habis dah. Sikit saja kan, topik dia kecil je. Tugasan kamu, pertama, guna buku nota ya. Nyatakan maksud kadar pernafasan. Tulislah. Kadar pernafasan ialah apa-apa-apa. Tadi kita dah bincang bilangan pergerakan dada turun naik selama 1 minit. Kemudian lengkapkan jadual di bawah ni. Teacher nak awak lengkapkan. Nampak ke? Boleh zoom. Boleh zoom. Teacher zoom Okey. Teacher nak awak senaraikan jenis aktiviti yang mempunyai kadar pernafasan rendah. 2 contoh ya. Kemudian kadar pernafasan yang sederhana dan yang tinggi. Jenis aktiviti lah. Apa? Silalah rujuk buku ataupun fikirkanlah. Boleh difikirkan sebab dia melibatkan aktiviti seharian. Teacher nak awak buat ni dalam nota. Kemudian ada lagi kah?
Rujuk buku teks muka surat 51. Teacher pun rujuk juga. Kemudian nampak kan? Uji minda. Teacher nak buat soalan 1. Di buku nota sains, soalan 1 tu jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Kita buat dalam buku nota sains ya. Soalan 1. Soalan 1 dia ada pecahan ya. A, B, C dan D. Okey, boleh? Faham? Sekiranya ada kemusykilan, ya, kena lukis. Kena lukis gambar rajah ni. Okey, teacher tunjuklah. Dia kena lukis gambar rajah ni. Buat ya. Muka surat ni. Kamu ada masa seminggu. Okey, boleh ya. Kalau tak faham, boleh PM teacher tepi. Okey, tolong buat dengan kemas dan bersih. Alright, itu saja daripada teacher hari ini. Sekian, terima kasih. Good luck dan selamat belajar. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.